Saya Rosmaiwan, selamat datang ke Ladang Cili. Cili merah atau nama saintifiknya Capsicum annuum adalah di antara tanaman yang mempunyai kepentingan ekonomi yang tinggi di dunia. Berdasarkan import dan keperluan, cili adalah di antara sayuran yang diberi keutamaan di Malaysia. Ini adalah selaras dengan dasar pertanian negara untuk meningkatkan pengeluaran cili dan mengurangkan kadar import. Cili merah merupakan sejenis tumbuhan tropika yang berasal dari negara Mexico dan Amerika Selatan. Terdapat 6 varieti yang telah didaftarkan di bawah kumpulan cili merah, iaitu Kulai, Baris 15, MC4, MC5, MC11, MC12 yang telah didaftarkan di bawah Jabatan Pertanian. Negeri Johor merupakan kawasan utama tanaman cili merah yang terbesar di Malaysia dengan keluasan 680 hektar. Asas agronomi merupakan perkara terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta kualiti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman cili akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pengurusan atau pusat pengumpulan yang akan melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, penggeredan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat dan menggunakan sarung tangan kerana kecederaan pada cili semasa dituai akan mengakibatkan buah menjadi rosak dan tidak dapat dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada awal pagi atau petang. Sekiranya hujan, tiada aktiviti penuaian pada hari tersebut. Kaedah penuaian cili yang sesuai adalah memetik tangkai cili dan buah, dikumpulkan di dalam bekas beralas cushion dan hasil perlu dibawa ke tempat teduh. Cili yang dikumpulkan di tempat teduh akan diasingkan mengikut tahap kualiti dan varieti sebelum disusun ke dalam bekas-bekas yang sesuai. Cili yang mengalami kerosakan mekanikal, rosak, cacat bentuk yang keterlaluan, tidak segar, terlalu kotor diasingkan untuk dimusnahkan atau dirawat. Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan cili daripada terdedah terlalu lama pada keadaan persekitaran yang ada kalanya terlalu panas dan terlalu lembap.
Jenis kenderaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan jarak pasaran dan jumlah barang yang dikendalikan. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan adalah sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggradan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Cili yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Catatan rekod penerimaan seperti varieti, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti, saiz dan grade hasil dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Pemunggahan di pusat pengumpulan dilakukan dengan berhati-hati. Elakkan dari menghempas bakul dan tempatkan buah di tempat teduh. Cili yang diterima seterusnya perlu digrade mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan mengikut standard. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai Peraturan GPL. Di bawah Peraturan GPL, penggradan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade iaitu Premium, Grade 1 dan Grade 2. Bagi pasaran tempatan, kualiti terbaik cili ialah buah yang cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti yang diterima pasaran pula ialah buah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan agak bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala kualiti yang tidak dikehendaki pasaran pula ialah buah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan bentuk dan rupa yang teruk. Selain itu, kerosakan yang disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat, pemakanan dan kualiti. Pengelasan saiz pula ditentukan oleh panjang dalam unit sentimeter seperti yang dapat dilihat melalui jadual berikut. Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan bertujuan memudahkan pengendalian, mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti serta memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Dalam konteks ini, pembungkusan yang sesuai digunakan adalah bekas ulang pakai yang beralas cushion, muatan tidak melebihi 30 kg bagi pembungkusan pukal, manakala bagi pembungkusan runcit pula menggunakan beg plastik, filem regang, beg kertas dan lain-lain. Seterusnya, cili yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah peraturan GPL yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut. Nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Cili kadangkala perlu disimpan sementara sebelum diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana cili tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik, memenuhi kuantiti konsainan yang mencukupi, hasil cili yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut serta mengawal kedudukan harga di pasaran. Bagi mengekalkan kualiti dan memanjangkan jangka hayat, cili boleh disimpan pada suhu 8 hingga 10 darjah Celsius pada kadar kelembapan relatif 90 hingga 95% untuk tempoh 3 hingga 6 minggu.
Pengangkutan atau logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan komoditi yang sampai ke destinasi harus kekal berkualiti sebagaimana keperluan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Buah-buahan atau sayur-sayuran yang telah dibungkus menggunakan bakul, kotak atau jaring perlu disusun dengan rapi bertujuan untuk mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Dalam masa yang sama, lori yang digunakan perlu bertutup supaya buah-buahan dan sayur-sayuran terhindar dari cahaya panas matahari. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Cili yang pedas mempunyai kebaikan kepada tubuh badan manusia kerana ia mampu memberikan kesan baik terhadap pengedaran darah dan boleh menghalang daripada penyakit strok. Cili merah mengandungi vitamin C dan A yang mampu mengawal radikal bebas kerana cili merah boleh bertindak sebagai antioksida di dalam tubuh badan. Cili merah juga mempunyai pelbagai kegunaan, misalnya dalam pembuatan sos cili, pes masakan, cili jeruk dan minyak wangi. Di Malaysia, tanaman cili diusahakan seluas 3,320 hektar dengan pengeluaran hasil hampir 29,960 metrik tan yang direkodkan pada tahun 2021. Penanaman cili, terutamanya varieti cili kulai, telah menjadi pilihan petani kerana ianya mampu memberikan pulangan yang tinggi iaitu sebanyak RM153,409 melibatkan 4,000 pokok sehektar pada jarak tanaman 90 cm x 150 cm. Pembekalan dalam negara bagi komoditi cili adalah pada kadar sara diri sebanyak 30.9% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Bagi kadar kebergantungan import pula, ia menunjukkan peningkatan permintaan bekalan import yang tinggi iaitu sebanyak 72.4%, manakala penggunaan per kapita bagi setiap rakyat Malaysia adalah 2 kilo setahun. Daripada perspektif harga purata, menunjukkan pergerakan harga bagi cili dilihat stabil dan meningkat di semua peringkat pasaran bermula dari ladang, borong dan runcit dari tahun 2015 sehingga tahun 2020. Berdasarkan kajian margin pemasaran yang dijalankan oleh pihak Fama pada tahun 2019, tanaman cili dilihat dapat memberi share keuntungan yang tinggi kepada petani. Di peringkat pemborong dan peruncit, mereka masing-masing memperolehi sebanyak 21% pada harga borong RM9.50 per kilogram dan runcit RM12 per kilogram. Saya Abdul Malik Osman. Sekarang berada di ladang saya yang berkeluasan 11 ekar. Saya menanam cili 5,000 polybag. Cara pemasaran saya bersama ladang kontrak Fama dan juga terbuka pemasaran luar. Nama saya Khairul Hafiz dan jenama produk kami adalah Anti-Tip. Kami pengeluar sambal dan paste. Kami bermula pada tahun 2018 di rumah dan sehingga kini pengeluaran produk kami telah bertukar ke premis. Cili merah amat penting bagi industri pembuatan produk makanan. Di Malaysia, cili merah merupakan bahan asas utama di dalam setiap masakan. Di Anti-Tip, kami menggunakan 60% penggunaan cili merah bagi menghasilkan produk-produk kami. Saya Encik Aziz bin Ali. Saya berniaga di Pasar Tani Fama ni sudah 20 tahun. Terima kasihlah pada pihak Fama kerana memberi saya berniaga di sini. Permintaan cili merah ni amat menggalakkan lah buat masa sekarang ni dan dapat sambutan yang begitu bagus. Harga cili sekarang ni agak meningkat. Mungkin dia akan turun dalam masa yang terdekat, saya rasa. Bagi saya bagus kalau bagi pendapat untuk petani-petani yang niaga cili merah ni diluaskan lagi lah. Kesimpulannya, tanaman cili mampu menjana pendapatan dan memberi pulangan lumayan kepada petani yang mengusahakannya dengan kaedah yang betul dari peringkat penanaman dan pengenalan untuk pemasaran. Jom bertani!